tapi Nurul, tajuk-tajuk lain. Semua macam, diorang boleh belakang. Macam kita ni NGO, macam kita tak tahu nak buat apa Tak pun. Kita buat video macam ni. Okey, ada satu teka-teki. Kenapa T-Rex tak boleh tepuk tangan? Sebab Sebab dah pukul. Betul. Cucuk. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci, mari saya ceritakan sedikit pengenalan mengenai video ini. Video ini mengisahkan tentang perjalanan kami dalam mengikuti satu pertubuhan NGO, iaitu Pertubuhan Kebajikan Dapur Pasak Kuala Lumpur atau dengan nama pendeknya Dapur Pasak. Dapur Pasak merupakan satu pertubuhan yang mengumpulkan anak-anak muda bagi membantu golongan yang memerlukan. Sebenarnya saya nak terangkan lebih-lebih pun saya tak pasti sangat. Jadi apa kata kita bertanya teruslah dengan pengerusi Dapur Pasak ini? Jom kita. Encik Syakir, nak interview sikit boleh? Boleh. Tanya. Bila Dapur Pasak ditubuhkan? To be exact, kita dah 4 tahun lah dekat sini. Tapi kita register under RS, maksudnya kita officially as a NGO dalam 2 tahun macam tu. Apa beza NGO Dapur Pasak ni dengan NGO lain? NGO Dapur Pasak, first sekali Dapur Pasak ada saya lah. Tu yang paling penting. Yang kedua, NGO Dapur Pasak ni kita punya matlamat dia. Kalau NGO biasa, contoh macam NGO kebajikan, matlamat dia adalah untuk membantu orang kan. Macam Dapur Pasak ni, matlamat kita yang pertama adalah untuk mengumpulkan seramai anak-anak muda untuk buat kerja-kerja kebajikan ni lah. So kita penting nak kumpul dulu anak-anak muda. So anak-anak muda ni buat apa? Buat kerja-kerja kebajikan. Macam tu. Okay, macam mana cara Dapur Pasak ni cari golongan yang memerlukan? Golongan yang memerlukan ni sebenarnya senang je nak cari. Lagi-lagi dekat area sini sebenarnya sangat-sangat ramai golongan yang memerlukan. Kalau kita post je dekat media sosial, dekat Telegram group, tanya siapa yang perlukan bantuan, akan sangat-sangat ramai yang minta. So kita kumpulkan database, kita buat satu database dan kita dah dekat 4 tahun lah kita buat kan. So database tu memang sentiasa ada lah. So kita bolehlah bagi bantuan secara berkala macam tu. Soalan terakhir, macam mana terhasilnya idea nak tubuhkan Dapur Pasak ni? Okay, Dapur Pasak ni kita sebenarnya start daripada 3 orang kawan. Lepas tu kita fikir macam kita start dengan program gelandangan lah. Cepat ni saya terpaksa lah lajukan. Sebab Cik Syakir ni suka sangat dia bercerita. Start dari zaman dia kecil sampailah besar. Apa-apa pun, korang tengok je lah video ni macam mana So macam tu lah tertubuhnya kita punya NGO Dapur Pasak ni. Okey, aktiviti yang pertama yang kami sertai adalah memberi makanan kepada gelandangan. Aktiviti ini dijalankan pada waktu malam di kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Gelandangan merupakan satu golongan yang tidak mempunyai tempat tinggal malah pekerjaan. Menurut Encik Syakir, sebenarnya aktiviti gelandangan ini sudah overfeeding. Maksudnya sudah terlalu ramai NGO yang memberi makanan kepada mereka. Akan tetapi, kepada sesiapa yang ingin merasai suasana seperti ini, bolehlah mencubanya. Untuk pengetahuan, antara faktor seseorang itu menjadi gelandangan disebabkan kesempitan hidup, kemiskinan bandar, konflik keluarga dan ada juga disebabkan salah mereka sendiri, iaitu penyalahgunaan dadah. Akan tetapi, dengan adanya aktiviti seperti ini, kita juga dapat meringankan beban mereka. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka berbaliklah kepada diri kamu juga. Program seterusnya adalah pemindahan Ma'had Hafiz. Asalnya, rumah lama mereka ini menempatkan seramai 50 orang pelajar Ma'had perempuan. Rumah lama mereka juga tidaklah terlalu besar, jadi mereka berpindah ke rumah baru kerana terdapat seorang dermawan yang baik hati dan ingin memberi sewa dengan harga yang murah. Cumanya pihak Ma'had ini tidak mempunyai bajet yang banyak untuk melaksanakan proses-proses pemindahan. Jadi Dapur Pasak ni dia menawarkan diri untuk melakukan kerja tersebut secara percuma. Selepas itu, bacaan Yasin dan doa selamat juga ada dibuat sebelum memasuki rumah baru mereka. Program seterusnya kita ambil tim-tim kita dululah.
Nama program seterusnya adalah Projek Peti Ais. Projek ini bermula daripada pihak dapur pasak membeli barang-barang dapur seperti beras, gula, kicap, minyak dan barang-barang keperluan memasak yang lain untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Sebelum kita bergerak ke destinasi yang ingin dituju, kami semua berhenti dahulu untuk mengisi perut yang kosong. Okey, sebelum tu saya nak buat full review sikit. Ni adalah sizzling mee dekat Giant. Okey, jadi korang boleh try lah, tengok ada cendawan. Oi, kau ni buat full review ke apa? Alamak, kena marah lah pula. Okeylah, semua pun dah kenyang. Jomlah kita gerak. Untuk projek peti ais ini, kami akan berkunjung ke 2 buah rumah. Untuk rumah yang pertama, ianya terletak di sekitar Gombak. Rumah ini diduduki oleh seorang pakcik yang berbangsa Melayu dan beliau berkahwin dengan seorang warga asing. Mereka juga dikurniakan seorang anak. Menurut Encik Syakir, anak mereka tidak berapa sihat. Seperti apa yang semua dapat lihat, keadaan pakcik ini juga berada dalam keadaan yang sangat tenat. Jadi isterinya lah yang akan mengambil alih tugas ketua keluarga ini dengan bekerja seperti mengemas rumah, motor rumput dan itu pun sekiranya ada yang memerlukan perkhidmatannya. Kakak ni cantik kan? Ini pun cantik. Semua cantik. Awak pun cantik. Begitulah kehidupan mereka. Jika ada yang memberi beras untuk dimakan, dapatlah mereka merasai sesuap nasi itu. Namun jika sebaliknya, makanlah mereka apa yang ada demi mengisi perut yang kosong untuk meneruskan hidup. Okey, seterusnya kami pergi ke rumah yang kedua. Okey, kita dah sampai di rumah kedua. Silap. Yang ni lah rumah yang kedua. Sabar kita akan berjalan dari sini ke sana. Rumah yang kedua ini terletak di perkampungan yang kecil di kawasan Gombak juga, di mana terdapat dalam 15 buah keluarga di sana. Semua penghuni rumah ini berasal dari orang Melayu kita sendiri. Mereka semua sudah lama menetap di sana. Sebenarnya tanah yang diduduki oleh mereka merupakan tanah ehsan dari kerajaan. Sepatutnya kawasan itu tidak boleh diduduki, tapi apakan daya, mereka juga tiada tempat lain untuk dituju. Apabila saya memasuki kawasan ini, saya terasa seperti di kampung. Jadi inilah rumah kedua yang akan kami kunjungi untuk memberikan bantuan. Terdapat ramai budak-budak di sana. Mereka semua ini merupakan anak daripada tuan rumah yang kami kunjungi. Buat Gyomi sikit. Kucing ni comel, tapi garang masalah dia. Tengok tu digigit. Okey, jadi inilah suasana di dalam rumah yang kedua kami kunjungi. Okey, sebenarnya akak ni baru saja habis pantang. Tu baby dia comel kan? Selesai sudah kami di sini. Jom kita ke tempat seterusnya. Mana Ai ni? Sudah. Sebenarnya Ai ni suka menari, jadi kita bagi je lah dia menari pos-pos. Teruslah berbuat baik, mesti itu melelahkan. Kerana lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya-Allah akan terus ada. Seterusnya kami bergerak ke rumah pertubuhan kebajikan anak yatim dan asnaf Teratak Umi. Sebelum masuk ke sana, saya ternampak seekor kucing. Teringat pula dengan pantun, 2, 3 kucing berlari. Kucing tu tak berlari. Alamak, ada kereta lah. Ya, tahu. Rumah ini merupakan rumah semedi satu tingkat yang mempunyai 3 bilik. Okey, iklan jap. Sabar Untuk pengetahuan semua, rumah ini menempatkan seramai lebih daripada 50 orang anak-anak yatim dan tidak termasuk penjaganya lagi. Jadi, anda boleh bayangkanlah bagaimana sempitnya keadaan rumah tersebut dengan bercampurnya lelaki dan perempuan. Menurut Encik Syakir lagi, rumah anak-anak yatim ini juga merupakan ehsan daripada seseorang. Umur yang paling muda tinggal di sini adalah 6 tahun, manakala yang paling besar 17 tahun. Sebaik sahaja seseorang anak yatim itu berumur 18 tahun dan habis sekolah, mereka perlu keluar daripada rumah itu untuk meneruskan hidupnya. Okey, sebelum tu saya ada interview seorang budak ni. Nama siapa? Nama budak tadi Azam, ni pula Bobby. Sebenarnya saya nak panggil, kita nak bawa hari ni, kita bawa ramai akak-akak. Sehingga orang lah akak-akak ni daripada Universiti Selangor. Dah. Ada game lagi ke? Tengoklah semua budak ni bersemangat sangat-sangat. Lagi-lagi dengan kehadiran kakak-kakak yang cantik-cantik ni. Sedapnya tengok budak ni makan. Tiba-tiba teringin pula spaghetti.
Ni Bobby tadi ni. Tak apalah, dah memang ajal. Okey, macam biasa aktiviti kalau perempuan tangkap gambar mestilah kena ada kan. Okey, jadi kita pun dah nak balik sebab hari pun dah semakin suntuk. Bagi saya pengalaman pergi ke rumah anak-anak yatim ni memang sangat seronok. Time ni semua orang happy sangat-sangat tau. Macam ni lah happy dia. Okeylah, part ni kami pun dah nak bersurai lah dengan NGO-NGO lain. Diorang ni semua sebenarnya dari Universiti Melaya je. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Selepas itu, kami bercadang untuk menyertai NGO Dapur Pasak ini secara rasminya. Program yang pertama kami sertai Dapur Pasak ini secara rasminya adalah program Pasar Malam. Okey, jadi Pasar Malam ini merupakan program pertama juga daripada NGO Dapur Pasak ini. Program ini sebenarnya bukanlah dijalankan di pasar malam ataupun pada waktu malam. Program ini lebih kurang kepada kita mengumpulkan baju-baju yang terpakai daripada orang-orang untuk diberikan kepada golongan-golongan asnaf dan yang memerlukan. Baju-baju yang diterima akan disortkan terlebih dahulu untuk dipilih mana yang betul-betul elok sahaja untuk diberikan kepada orang. Selain daripada baju, terdapat juga kasut, buku-buku yang tidak terpakai yang telah diberikan. Semua penduduk-penduduk di sana kelihatan teruja dengan aktiviti yang kami sediakan. Selain itu juga terdapat sedikit barang keperluan seperti beras untuk diberikan kepada golongan-golongan asnaf yang terdapat di sana, termasuklah China dan India. Akhir kata, program Pasar Malam ini berjaya dijalankan oleh NGO kami. Walaupun kami tidak berjaya menghabiskan semua baju yang ada, akan tetapi kerjasama daripada semua pasukan memberi lagi semangat untuk teruskan program ini. Diharapkan program seperti ini akan dapat dijalankan pada masa hadapan. Dipetik dari kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Begitulah kisah kumpulan kami yang hanya menyertai pertubuhan NGO ini bagi memenuhi syarat tugasan sehinggalah menjadikannya sebagai aktiviti yang bermanfaat di masa lapang. Sekianlah daripada kumpulan kami. Sabar jap. Saya ada sediakan extra footage. Jadi enjoy je lah. Jangan. Superman rumah dia kat mana? Pasal dia dekat Superman duduk mana? Superman duduk mana? Kat planet apa dah? Planet jauh. Dekat Dekat sikit. sikit. Mana? Itu dekat sangat. Superman fokus rumah dia. Dekat Gombak. Main kat Gombak. Tanyalah kenapa? Kenapa? One more time. Tak boleh. Buat apa bodoh? Rekod. Dah tak ada lagu. Kita nak bagi binatang makan. 4 bulan. So dia masih lagi baby.